Alright, so selamat petang, good evening, tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan yang baru, kawan-kawan yang lama dari Masterclass Coach Ho. Hari ini Coach sangat gembira lah dapat buat kelas percuma untuk kawan-kawan semua, supaya anda boleh dapat secebis ilmu yang Coach ada, atau lebih dikenali sebagai ilmu hitam Coach. Okay. Dan hari ini Coach nak kongsi satu slide, okay. Topiknya sebab-sebab utama anda menyimpan lemak badan, okay. Nah, banyak orang tahu yang anda sebab utama anda jadi gemuk atau meningkatkan berat badan atau lemak badan adalah kerana anda makan terlalu banyak, tidak exercise. Adakah ia makan terlalu banyak dan tidak exercise sahaja ataupun ada sebab-sebab yang lain lagi? Dan jika ada sebab-sebab yang lain lagi, apakah yang anda boleh buat untuk mengelak daripada badan anda continue atau terus menyimpan lemak badan ini? Okey, seperti biasa sebelum Coach mula, sila mutekan mikrofon anda dan selepas Coach ajar, anda boleh buka mikrofon dan buka video untuk tanya soalan kepada Coach. Okay? So, sebelum kita start, siapa yang tak kenal Coach lagi? Nama saya adalah Coach Ho Yawen. Saya adalah pengasas dan pengarah syarikat saya, iaitu Ho Liao Fitness. Ya, sorry. Yang based in Penang, alright, di Pulau Pinang. Saya adalah seorang fat loss dan body composition specialist, iaitu pakar penurunan lemak badan dan komposisi badan. Okay? Dengan sijil saya yang dapat daripada Fitness Innovation Technology Malaysia di Petaling Jaya dan juga dari Sifu Mahaguru saya Australian Strength Performance yang berada di Melbourne, Australia. Saya sudah ada pengalaman sebanyak 6 tahun, I think sudah 6 tahun, okay, dalam menolong orang untuk menukar komposisi badan dia. Nah, anda pun boleh tanya, apa itu komposisi badan? Adakah berat badan ke? Bukan. Komposisi badan itu maksudnya berapakah peratus daripada berat badan anda adalah lemak dan berapakah peratus adalah otot dan yang lain-lain lagi. So, untuk mencapai komposisi badan yang optimum dan sehat, okay, yang boleh membawa manfaat supaya anda boleh bertenaga, ada stamina dan ada jangka hayat yang panjang, okay, anda mesti ada komposisi badan yang cantik, iaitu kandungan jisim otot mesti melebihi kandungan lemak dalam badan, okay. Dan di Facebook, okay, kalau nak ikut follow atau add friend Coach, di sini dia yawen.ho, boleh cari Coach. Tapi Coach selalu post lah perkara yang bodoh-bodoh sikit on top of the artikel yang Coach selalu tulis. Okay, dan di Instagram, kalau nak ikut Coach_Yawen. Dan di sini anda pun boleh nampak perubahan Coach dari seorang apek yang gemuk dan comel sikit menjadi seorang abang yang berbadan sado. Okay, so tanpa bergantung kepada apa-apa produk kesihatan yang mencurigakan seperti protein shake ke apa ni tu semua ke, tak ada pil cepat kurus tu, tak ada. So apa yang saya ajar anda dalam kelas masterclass, dalam siri kelas masterclass, okay, adalah benda-benda yang Coach sendiri amal. Alright. So misi dan visi syarikat saya Ho Liao Fitness adalah untuk menjadi satu syarikat yang memberi perkhidmatan, bimbingan dan pendidikan yang terulung untuk kesihatan dan kecergasan optimum. Coach bukan sahaja buat training bagi orang, tapi Coach nak bagi education, iaitu pendidikan. Okay. So, disclaimer sebelum Coach mula dengan topik hari ini, mesti buat disclaimer. Apa yang Coach akan ajar hari ini, okay, bukan nasihat perubatan dan anggaplah sebagai satu pendidikan. Okay, kalau anda nak buat perubahan dari segi penukaran nutrisi, tukar diet, cara makan ataupun tak pernah exercise, nak tiba-tiba jadi pergi exercise, andalah dinasihat pergi jumpa doktor anda supaya doktor anda cakap, yes, boleh teruskan. Okay, dinasihat lah. Biasanya tak ada orang buat macam itu pun ya. Okay, so
Soalannya, di manakah lemak disimpan dalam badan kita? Adakah ia disimpan dalam perut saja? Yang you boleh nampak perut boroi itu yang you boleh peluk semasa you tidur. Kan? Bukan. Badan kita, okay, dia berupaya untuk mengagihkan, that means distribute, okay, lemak fats dan juga menyimpan lemak itu. So dia dapat mengagihkan lemak ke sana ke sini, okay, dan menyimpan lemak itu. Kalau lemak itu tak ada siapa nak guna dia, dia kena simpan lemak itu, okay. Nah, badan kita, okay, memerlukan lemak untuk kelangsungan hidup kita. Tidak ada orang di dunia ini yang langsung tak ada lemak dalam badannya. Tak ada. Anda sangat memerlukan lemak untuk kesihatan optimum. Okay? Salah satu fungsi lemak, well, dia mengandungi kolesterol. Adakah semua kolesterol jahat? Tidak. Anda memerlukan kolesterol untuk menghasilkan hormon seperti testosteron untuk lelaki dan estrogen untuk wanita. So, impossible, mustahil ada orang yang tak ada lemak langsung. Okay, impossible. Now, kita memerlukan lemak, tetapi berapa? Kandungan lemak badan yang optimum, okay, optimum untuk lelaki adalah di antara 10 sampai 15%. Dan bagi perempuan adalah 15 sampai 20%. Yes, kaum perempuan lebih tingginya kandungan lemak badan. Kenapa? Kerana lemak disimpan di bahagian seperti punggung, buah dada itu semua. So lebih tinggi, lelaki kurang. Okay? So jadi bagaimana anda boleh tahu? Oh sekarang berapakah lemak badan saya? Tak payah beli mesin canggih-canggih itu. Kalau nak, boleh. Nanti di akhir sharing coach boleh bagi tahu anda bagaimana anda boleh bawa mesin canggih yang dapat ukur lemak badan secara free dari coach dan bawa balik ke rumah. Okay, nanti. Stay tune. So, untuk tahu bagaimana nak kira lemak badan anda, kandungan lemak, your body fat percentage, sila pergi ke website ini, iaitu calculator.net/body-fat-calculator.html ataupun di Google anda search sahaja body fat calculator. Dan biasanya keputusan search yang pertama adalah website ini, calculator.net. Dan anda boleh nampak di bahagian kanan bawah, inilah adalah satu snapshot dari website itu. Okay? Nah, di sini anda boleh key in lah, boleh masukkan butiran seperti sama ada anda lelaki atau perempuan, umur anda, sekarang berat badan anda, berapa tinggi anda dalam cm, dan ukuran lilitan leher anda, neck, okay, dan juga you punya waist. So apabila anda masukkan semua detail sini, anda tekan calculate, dia akan tunjuk berapa body fat percentage yang anda ada. Nah, keputusannya ada beberapa jenis. Tengok di kanan sini. Okay. Body fat US Navy method, kategori fat mass, lean body mass. Okay. Itu semua jangan bimbang. Anda ambil keputusan yang paling atas, iaitu body fat US Navy method. Dan cara pengiraan ini agak accurate juga. Agak accurate berbanding dengan mesin yang coach selalu pakai. Okay. So bagaimana nak ukur lilitan tu semua? Tolonglah pergi IKEA, curi yang measuring tape yang saya selalu bagi free itu, bawa balik rumah. Okay. Okay. So ada lemak dalam badan anda, dia disimpan di dua tempat. Okay. Mainly di dua tempat. Tempat pertama dalam Inggeris dengan izin dipanggil subcutaneous fat. Subcutaneous fat ini adalah lemak yang disimpan di bawah kulit anda. So, lu tengok lu punya perut yang bulat-bulat itu, you cubit segenggam lemak di perut itu, itulah subcutaneous fat. Okay? Khairun, you buat saya ketawa. Okay, subcutaneous fat. Nah, ini adalah lemak yang disimpan dan kebanyakan lemak yang dijumpa dalam badan you adalah di bawah kulit you, yaitu subcutaneous fat.
Dan kalau anda mengurangkan lemak badan, inilah subcutaneous fat yang senang dikurangkan. Senang, trust me, senang. Alright. Dan satu lagi tempat di mana lemak disimpan adalah visceral atau visceral fat. Nah, visceral fat ini dia lemak yang meliputi organ dalaman anda seperti you punya jantung, hati, paru-paru, buah pinggang, malah usus anda di luaran, bukan dalaman, luaran usus anda pun diliputi oleh lemak. Nah, lemak ini adalah jenis yang paling bahaya kerana lemak jenis ini boleh mengakibatkan penyakit-penyakit metabolik seperti serangan sakit jantung. So, kita apabila nak mengurangkan lemak badan, okay, yes, subcutaneous fat di bawah kulit, yes, senang. Dia tidak berapa bahayalah dari segi kesihatan. Dia simpan di sana tapi terlalu banyak pun tak bagus kan. Visceral fat ini yang kita nak target. Nah, visceral fat ini tak ada website boleh ukur dia. Okay, anda mesti pergi pakai mesin body composition analyst mesin itu yang you pegang, dia sedikit masukkan elektrik, whatever it is, then dia akan ukurlah agak-agak visceral fat index yang anda ada. Okay. Nah, sebagai panduan, lebih baik visceral fat index anda lebih kurang 5 atau kurang. Kalau sudah 7, 8, ada orang sampai 12, 13, dan maksudnya sudah ada banyak lemak yang bahaya meliputi organ anda. So, kena berhati-hati sikit. Okay? Ada orang yang dari luar tak nampak gemuk pun, kurus, yalah sedikit perut boroi tapi kurus. Tak macam roti ban, tapi dia ada banyak visceral fat di organnya, meliputi organnya. So orang macam ini dipanggil TOFI, T-O-F-I, thin outside, fat inside, TOFI. Nah, ini adalah bahaya dan ia maksudnya orang yang kurus pun boleh dapat serangan sakit jantung kerana ini. Okay, so kita kena memberi lebih sikit perhatian kepada jenis fat yang anda ada. So, di sini coach nak kongsi 5 sebab, okay, kenapa badan anda menyimpan lemak. Okay, nah sebab pertama adalah tindak balas hormon. Tindak balas hormon. Nah, ada 3 jenis hormon yang akan mengakibatkan penyimpanan lemak di dalam badan anda. Yang paling yang pertama dan yang paling normal, okay, adalah insulin. Apakah itu insulin? Yang expert sudah tahulah insulin ini apa sugar itu semua, tapi tak apa, kita belajar sekali lagi. Insulin ini adalah sejenis hormon yang dihasil akibat kenaikan gula dalam darah. Apabila anda makan, okey, apabila anda makan, jika makanan itu mengandungi gula dalam bentuk glukos, okey, apabila glukos itu masuk ke dalam saluran darah anda, okey, dan glukos itu akan melalui hati anda dan dekat hati anda ada satu organ yang dipanggil pankreas. Nah, pankreas itu macam satu sensor glukos. Apabila dia dapat sense di saluran darah anda, sudah macam ada kenaikan glukos. So, apa yang pankreas akan buat adalah menghasilkan insulin dengan banyak dan melepaskan insulin ini ke dalam saluran darah anda. Now, insulin ini dia bertanggungjawab untuk menyimpan, membawa glukos dan gula itu, okay, dan simpan dia di bahagian badan yang memerlukannya. Ia juga membawa gula yang tidak, yang keterlaluan, yang tak ada orang nak pakai lagi, okay, hantar balik kepada hati anda supaya ia boleh ditukar menjadi lemak dan disimpan di dalam sel-sel lemak anda. Okay, so insulin ini adalah untuk memelihara kesihatan anda supaya darah anda tidak mengandungi gula yang keterlaluan. Jika gula dalam darah anda terlalu tinggi, okay, itulah diabetes, okay. Itu sangat berbahaya, anda boleh masuk koma kan. So, kalau anda
adalah seseorang yang mempunyai masalah insulin, yaitu badan Anda sudah tidak peka kepada insulin. Nah, masih ingat tadi coach cakap, insulin dia bertanggungjawab membawa glukos ke dalam organ-organ yang memerlukan glukos itu. Contohnya otot, masa itu, ataupun jantung Anda, ataupun paru-paru Anda, buah pinggang Anda, anything, Tetapi kalau kehadiran glukos selalu ada di dalam saluran darah Anda, selalu ada. Kerana apa? Kerana selalu makan, tak henti, So, lama kelamaan, organ-organ Anda, termasuk hati Anda pun sudah tak peka lagi kepada insulin ini. Sudah tak peka. Walaupun insulin ini dia membawa glukos nak masuk ke dalam organ itu cakap, sorry, I tak nak lagi, you selalu bawa ni benda, I tak mau. So, pada masa itu Anda sudah ada masalah insulin resistance, kerintangan insulin. Nah, pada orang yang ada pre-diabetic, diabetic, masalah gula, biasanya dia mempunyai masalah insulin. Dan jika Anda ada masalah insulin, lemak yang disimpan dalam badan Anda adalah everywhere, sekitar badan Anda. Leher, di bahagian dada, belakang, perut, paha, punggung, tangan, jari tangan pun ada lemak. Pipi, ada orang yang ada masalah insulin sampai dia punya leher pun sudah hilang. Yes, kerana lemak di pipi dan lemak di bahagian atas dada sudah bergabung. So, sudah tak ada leher, macam panda. Kan? So, itu adalah orang yang ada masalah insulin. Bagaimana Anda boleh mengelak daripada mengalami masalah insulin ini? Well, number one, Anda kena kawal kandungan gula yang masuk ke dalam badan Anda. Anda boleh mengamal cara makanan seperti low carb, yang ada kandungan karbohidrat yang keterlaluan tu, macam nasi sebaudi Anda makan dengan 2 sudu kari, itu salah. So, kena control you punya karbohidrat intake dan terutamanya gula putih. Gula putih dia masuk ke dalam badan Anda, dia terus menjadi lemak. Jangan ambil gula keterlaluan kerana gula yang keterlaluan ini akan menyebabkan masalah kerintangan insulin. Cara yang kedua adalah untuk mengamal intermittent fasting. Orang yang mempunyai masalah insulin, jika dia mengamal intermittent fasting, tak payah lama-lama, 16-8 pun sudah cukup. Mengamal intermittent fasting supaya badan Anda boleh rehat daripada selalu kena proses gula, selalu proses glukos. Bagi dia rehat. Bagi dia memulihkan diri supaya bahagian-bahagian badan yang memerlukan glukos, dia peka kembali. Dan jika Anda sekarang ada masalah gula dalam darah yang tinggi, well, Anda boleh ambil intermittent fasting akan menolong kurangkan you punya kandungan karbohidrat dan tingkatkan kandungan protein yang Anda makan. Jangan tak payah potong kalori. Anda tukar sahaja. Lebihkan protein, kurangkan karbohidrat. Bagaimana? Katakan Anda selalu makan nasi kan, dimakan di luar kan. Kalau biasanya nasi itu setengah pinggan Anda, half of your plate, dan ayam 1/4, sayur 1/4. So, tak payah cut you punya nasi langsung dan Anda makan sayur dan ayam itu. Anda akan rasa sangat lapar. Tak guna. Anda cuma kena tukar komposisi dalam pinggan Anda. So, instead of half of the plate adalah nasi, Anda boleh tukar 1/4 adalah nasi dan 1/4 yang kosong itu Anda penuhkan dengan ayam lagi. So, sekarang sudah jadi setengah pinggan adalah protein, ayam, telur, lembu, kambing, whatever. Asal dia haiwan, I don't care. Then, 1/4 adalah sayur dan 1/4 adalah nasi atau mie atau whatever Anda. Buat secara beransur-ansur. Jangan terus cut off kerana Anda juga akan meningkatkan stres dalam badan Anda. Dan apabila Anda stres, Anda juga akan menyimpan lemak
Dan kita akan cakap pasal hormon yang kedua, iaitu kortisol. Kortisol adalah sejenis hormon yang dihasil oleh kelenjar adrenal glands yang duduk di atas buah pinggang anda. Okey, apabila badan anda stres, kelenjar adrenal itu akan menghasil hormon yang dipanggil kortisol. Nah, kortisol ini dia akan menyimpan lemak khasnya di bahagian perut anda, terutamanya di bahagian bawah perut anda, bawah pusat perut itu kan. Ada banyak orang yang dia sudah buat fasting, dia sudah exercise, dia makan betul, tapi masih ada satu lilitan lemak di bahagian bawah perut yang sangat degil, tak boleh hilang punya. Mesti ada punya. I know siapa-siapa yang join sini mesti sekarang tengok perut sendiri, yalah saya lah tu. Mesti ada punya. Nah, ini bukan kerana anda tidak cukup buat IF terlalu tak cukup panjang ke atau masih makan banyak ke. No, bukan. Ini adalah kerana anda masih ada stres. Apabila coach cakap pasal stres, bukan sahaja stres dari segi mental stres tu semua. No, bukan. Stres ini ada beberapa puncanya. Yes, stres dari segi mental adalah salah satunya. Anda juga dapat stres dari segi emosi. Anda juga boleh dapat stres dari segi pengambilan makanan yang tidak betul. Contohnya, katakan oats. Okay, oats. Ada orang cakap, oats itu sihat kan? Benda semula jadi kan? So, makan lebih sikit tak apalah, ganti nasi dengan oat, boleh ke? Well, my friends, oat mengandungi satu jenis protein tumbuhan yang dipanggil gluten. Sekarang banyak orang ada masalah gluten intolerance, khususnya tidak boleh menghadam gluten. Jika anda selalu makan oat, gluten itu akan secara langsung mengacau usus kecil anda sampai usus anda cedera. So, apabila usus anda cedera, stres dalam badan pun akan meningkat. Jadi, walaupun anda tidak stres dari segi emosi atau mental, tetapi kerana cara pemakanan yang salah, anda telah memperkenalkan makanan seperti gluten yang akan meningkatkan stres dalam usus anda, so kortisol pun akan dihasilkan. Jadi lemak pun tidak akan hilang. Dia masih ada disimpan di bahagian perut bawah, itu ada sahaja. Okay, now orang yang mengalami stres yang keterlaluan, yang selalu stres, chronic stress, ada kan? Ada orang yang sangat-sangat stres. Di office, marah sini, marah sana. Bila memandu, macam hari ni coach kena traffic jam, dia pegang dia punya steering wheel macam nak patahkan steering wheel itu, marah ini, marah itu, apalah jalanan, selalu stres. Balik rumah saja tengok anak-anak tak simpan mainan di lantai, kenapa simpan? Ada banyak. Excuse me. Ada kan orang yang macam ini? Ada. And it's not a funny matter. It's not a funny matter. Kerana mereka tak tahu dia sudah ada chronic stress. Dan apabila stres ini tidak dikawal, kortisol yang keterlaluan akan merosakkan atau mengecilkan otot yang ada di dalam badan anda. Terutamanya dari tangan, punggung, kaki. So, pernah nampak tak orang yang kurus? Macam tangan kecil, macam lidi, kaki macam buluh, tapi tak ada punggung, flaper saja, tapi perut dia ada lemak. Itulah tanda-tanda seorang yang ada chronic stress. So, menakutkan. Bagaimana nak mengendali, bagaimana nak elak daripada chronic stress ini? Kena jumpa psikiatris ke? Tidak, kawan-kawan. Walaupun kortisol ini tidak begitu baik, jika dalam keadaan yang keterlaluan, anda boleh mengawal selianya dengan pertolongan beberapa benda. Nah, anak-anak murid dari masterclass yang dulu, kelas suplemen itu sudah pandai. Mereka sekarang sudah pandai bagaimana nak mengawal selia stres itu. Sekarang coach bagi tahu anda. Kebanyakan orang hari ini kekurangan satu mineral dari pemakanan.
dari pemakanan. Walaupun Anda cuba makan dengan sehat, ambil makan semula jadi, clean, organic tu semua, Anda pun masih kekurangan satu mineral, iaitu magnesium. Magnesium, yes Rosmawati. Okay, magnesium yang tidak cukup, okay, dia akan meningkatkan stres dalam badan Anda. That's why you tengok ada orang, dia punya tangan selalu menggenggam macam ni, sangat tumbuk orang. Bergetar-getar, dia tak boleh rest, tak boleh relax. Dia walaupun dia sangat letih pun, baring di atas katil, dia tak boleh tidur kan, terlalu stres, selalu fikir sini, fikir sana. Kalau ada kawan atau ahli keluarga atau saudara yang macam ini, jangan buat pandai dan suruh dia, jangan fikir banyak lah. Bukan, tak boleh. Dia kekurangan magnesium. So, magnesium kita boleh ambil secara suplemen. Dan magnesium yang kita nak adalah jenis magnesium glycinate. Jangan pergi farmasi dan beli apa-apa saja magnesium yang dia ada. Kerana apa yang dia jual kebanyakannya adalah magnesium oxide dan magnesium citrate. Dan magnesium jenis itu kalau diambil secara keterlaluan, you akan menikmati cirit-birit yang tak henti-henti. Okey, kita hendak beli magnesium jenis magnesium glycinate, Glycinate. Tak tahu tak apa, nanti di WhatsApp group masterclass coach, okay, tanya soalan saja. Coach pun ada tulis satu blog magnesium jenis apa yang bagus, okay, Anda pergi beli sendiri. Di sini coach tak jual produk langsung. Apa produk pun coach tak nak jual. Apa yang coach jual adalah education, okay, kelas dan seminar saja. Alright, okay, so itulah cortisol, stress, okay. Dan kalau tak ambil suplemen, satu cara yang sangat-sangat efektif untuk menurunkan cortisol dan stres ini adalah tidur. Banyak orang masyarakat moden ini sudah lupa bagaimana nak tidur, kan? Kawan-kawan baru, okay? Fikirkan semalam pukul berapa Anda tidur? Sebelum Anda tidur, Anda buat apa? Mestilah baring main phone lah, tengoklah TikTok lah, apa tu semua kan. Itulah tabiat masyarakat moden. Tak nak tidur. Walaupun letih pun baring, main phone, tengok TV tu semua. Sepatutnya Anda mesti tidur sekurang-kurangnya 7 sampai 8 jam setiap malam. Dan kualiti tidur Anda mesti bagus. Anda boleh tidur, tidak semestinya Anda mempunyai kualiti tidur yang tinggi. Kualiti tidur yang tinggi adalah contoh, selepas Anda bangun, katakan pukul 6, kan? Anda bangun, Anda rasa, yes, bertenaga, yeah, I'm ready to take over the world, yeah, let's go. Itulah kualiti tidur yang bagus. Banyak orang, walaupun dia tidur 7 sampai 8 jam, tapi bila dia bangun, alah, Monday blues, alah, leceh lah, malas lah nak pergi kerja. Itulah tanda-tanda orang yang tidak mempunyai kualiti tidur yang tinggi. So, gabungan tidur yang cukup dengan magnesium glycinate akan menolong Anda menurunkan kortisol itu, dan secara beransur-ansur, kalau Anda dapat mengawal selia kortisol dan insulin ini, Anda akan dapat bahawa perut, lemak yang ada di bahagian perut itu semakin akan kurang. Lepas tu Anda kena membazir wang lagi untuk membeli baju dan seluar baru. Hormon ketiga. Ini khasnya untuk perempuan tetapi juga lelaki. Estrogen. Estrogen ini adalah hormon seks wanita. Oleh kerana estrogen ini, seorang wanita ada bentuk badannya. Hourglass shape ini thanks to your estrogen. Okay, estrogen ini dia menolong mengawal selia kitaran haid bulanan Anda. Okay, tanpa estrogen Anda tidak dapat hamil. Okay, so estrogen ini penting. Tetapi sekarang masyarakat moden ini dia ada masalah estrogen yang terlalu tinggi. Kenapa? Ada dua. Satu dari pemakanan, terutamanya wanita ataupun lelaki yang suka minum protein shake yang berunsur soya itu. Adakah Anda tahu kebanyakan soya yang ditanam di dunia ini, okay? Coach tak berapa pasti, tapi coach very confident
kebanyakannya lebih daripada 90% adalah berunsur GMO, genetically modified organism. Kerana dia nak tanam soya ini secara besar-besaran supaya boleh harvest, okay, dan buat produk-produk soya seperti protein shake ke apa tu semua kan. So, dia kena modify DNA kacang soya itu supaya dia tahan disembur racun perosak. Apabila anda makan produk yang setelah ditukar DNA-nya, genetically modified organism itu, adakah ia selamat untuk badan anda? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Macam pelik, sudah tidak makanan semula jadi. Okay, so kalau anda makan terlalu banyak kacang benda yang ada berunsur soya yang keterlaluan, soya itu juga mengandungi estrogen. Okay, so satu lagi selain daripada soya adalah satu yang dipanggil xenoestrogen, X-E-N-O. Xeno itu dalam English adalah bermaksud alien, iaitu dari luaran. Xenoestrogen ini dia bahaya sikit. Okey, kerana xenoestrogen ini dia merupakan bahan kimia yang bentuknya nampak macam estrogen tetapi bukan estrogen. Contohnya plastik. Adakah anda tahu sekarang banyak makanan yang diproses yang anda makan ini mengandungi mikroplastik, plastik yang sangat kecil yang mata anda tidak boleh lihat. Dan anda pun telan plastik itu, lepas tu ingat tak ada apa-apa, tapi plastik itu dia adalah sejenis xenoestrogen. Kita pernah tengok kan susu botol susu bayi BPA free. Itulah BPA. Itulah xenoestrogen BPA. Tetapi ada abang-abang atau akak-akak yang suka pergi kedai kopi, beli kopi panas ikat tepi. Apabila anda ada bahan yang makanan yang panas, okay, sangat panas, sentuh dengan plastik, tak kisahlah dia BPA free atau tak ada BPA, ia juga akan menghasilkan xenoestrogen dan anda pun minum atau makan masuk ke dalam badan. So apa jadi apabila badan anda mempunyai estrogen yang keterlaluan? Well, lemak akan disimpan di bahagian-bahagian tertentu, terutamanya paha, punggung, di bawah lengan you, dan buah dada. Dan ini adalah klasik pear shape seorang wanita. Ada nampak? Ada ramai wanita hari ini ada badannya pear shape. Bahagian atas nampak okey saja, tapi tiba-tiba dia punya bontot, dia punya paha tebal dengan lemak. Itulah tanda-tanda seorang wanita yang mempunyai pear shape akibat keterlaluan estrogen. Dan jika estrogen ini, tahap estrogen yang terlalu tinggi tidak dikawal selia dengan bagus, ia dikaitkan dengan beberapa jenis kanser seperti kanser ovary dan juga kanser payudara. So kawan-kawan, bukan sekadar anda gemuk, ia berbahaya juga. Dia boleh mengakibatkan kanser jika tidak berhati-hati. Okey, itulah sebab pertama lemak disimpan di dalam badan anda, iaitu 3 hormon. Insulin, iaitu daripada pengambilan karbohidrat atau makanan yang mengandungi gula yang keterlaluan, iaitu insulin. Kortisol, stres, okay? Stres daripada pelbagai unsur stres, bukan sahaja stres mental atau emosi, stres daripada pemakanan, stres daripada hari-hari pi exercise itu pun sejenis stres. Jangan ingat hari-hari boleh exercise, itu pun sejenis stres. Terutamanya orang yang suka jogging 2 jam setiap pagi, 2 kilometer itu. Sorry, I sebagai coach, I akan cakap itu cara yang sangat salah untuk menurunkan berat badan. Exercise yang keterlaluan pun sejenis stres. Okay? Dan last kali, estrogen. Now, estrogen ini bukan sahaja masalah wanita. Sekarang, coach pun perhatikan, lelaki pun ada bentuk badan pear shape dah. Ada lelaki yang mengalami masalah gynecomastia, iaitu penumbuhan payudara seperti wanita punya. Ada. Saya pernah nampak yang dia masuk swimming pool, dia pakai singlet, dia merasa malu dan sedih. Orang lelaki lain buka saja baju tapi dia pakai t-shirt masuk kerana dia rasa malu. Saya faham. I know.
And I know what's going on kerana estrogen yang keterlaluan dalam badan lelaki. Okay, dia akan kehilangan ciri-ciri kelelakiannya akibat estrogen yang keterlaluan. Number 2, sebab kedua adalah faktor gaya hidup, your lifestyle. Alright. Now di sini, memang betul lah kalori. Kalori memang berperanan kenapa badan anda menyimpan lemak. Now, apabila anda makan, okay, makanan anda ada 2 jenis kategori. Satu iaitu makronutrien, yang satu lagi micronutrien. Makronutrien mengandungi kalori, micronutrien tak mengandungi kalori. Makronutrien adalah 3 sahaja, karbohidrat, protein dan lemak. Micronutrien adalah seperti vitamin dan mineral, tak ada kalori. Senang faham kan? Setiap gram karbohidrat atau protein yang anda makan akan membawa 4 kalori masuk ke dalam badan anda. Setiap gram lemak yang anda makan telan akan membawa 9 kalori ke dalam badan anda. Walaupun anda makan makanan yang sihat, terutamanya kawan-kawan yang ambil keto diet, low carb, high fat. Kalau fat yang anda makan keterlaluan, jangan lupa 1 gram fat adalah 9 kalori. Apabila anda makan 100 gram lemak sahaja, anda sudah masukkan 900 kalori ke dalam badan anda. Boleh bayangkan berapa banyaknya 100 gram lemak. You punya mentega sudah cukup. Cuba potong mentega itu dan timbang berat dia 100 gram. Anda boleh nampak berapa kecilnya 100 gram itu. Jika anda makan 200 gram, 300 gram, walaupun anda makan sehat, keto ke apa semua, coconut oil ini, MCT itu, bulletproof coffee ini, well, my friends, anda tidak akan menurunkan berat badan kerana sudah melebihi kalori. Okay? Dan kalori yang terlebih ini, well, bad news, juga akan disimpan sebagai lemak dalam badan anda. Yes, anda tidak ada masalah insulin, tetapi lemak itu masih berkekalan. Okay? So, kena jaga juga kandungan kalori apa yang anda makan. You have to be mindful. Kena tahu, walaupun sedap tu semua kan, okay, kena tahu sudah ada keterlaluan. Alright? Now, kualiti makanan anda juga sangat penting. Ada orang yang cakap, saya nak fasting saja, tapi bila buka puasa, I makan apa yang saya suka. Boleh turun berapa kilo dalam beberapa bulan. Yes, pada permulaannya, yes, akan turun. Tetapi lama-kelamaan, you akan jadi plateau, tak berubah lagi. Dan lemak-lemak yang ada di dalam badan you tidak akan meninggalkan you selagi you tak tukar cara makanan you. So, kualiti makanan pun sangat penting. A calorie is not just a calorie. Okay? Kualiti kalori, jenis kalori yang anda makan pun sangat-sangat penting. Kita kena pastikan kebanyakan makanan yang kita ambil adalah dari bentuk semula jadi. Tak tahu bagaimana nak kena pasti semula jadi itu. Contohnya, ayam. Kalau anda nampak daging itu, you boleh kenal, ini sayap dia lah. Okay. Ini bahagian dada, boleh kenal. Okay, ini paha ni, drumstick. Anak-anak suka makan drumstick itu. Okay, then itulah makanan semula jadi. Nugget ayam adakah ia semula jadi? Tidak. Sausage ayam, adakah ia semula jadi? Tidak. Yang suka pergi itu apa, hotpot restaurant, orang Cina sangat suka pergi dah, Hai Di Lao itu semua, apalah fish ball, pork ball, apa ball pun masuk, dragon ball, dan terus ke dalam sup itu masak-masak dan terus makan. Dia tak tahu benda-benda itu adalah semula jadi atau tidak semula jadi. Mungkin dia sudah makan banyak mikroplastik yang ada dalam benda-benda itu, dia tak tahu. Lepas tu komplain, pasal lah susah nak turun berat badan. You don't know. You sudah makan banyak makanan yang telah diproses. So, kualiti makanan anda mesti jaga. Nah, penggunaan tenaga, iaitu your energy output, adalah satu faktor gaya hidup yang sangat penting. I know, banyak orang yang cakap,
jaga pemakanan dulu. Okay, diet more important. Okay, exercise saja tak boleh turunkan berat badan. Yes, I understand, betul. Tetapi kalau anda sedentary, tak bergerak langsung, makan, tidur dan duduk saja. Banyak orang Malaysia macam ini. Sekarang anak-anak pun sudah macam ni. Tak bergerak langsung. Dulu zaman kos, okay, bila sampai pukul 5, pom, sudah keluar ke padang. Buat apa pun tak tahu. Cabut rumput pun tu syok. Okay, tak tentang bola tu semua sampai pukul 7, sampai mak ambil rotan. Oi, balik makan. Kita baru balik. Sekarang anak-anak tak buat macam ni. Kan? Tangan pegang gadget saja. Gadget ini tak ada gadget, duduk depan TV. Itu kanak-kanak. Orang dewasa sama juga. Main phone saja, duduk sembang, mengudap kopkap. Itulah adalah gaya hidup yang sedentary. So, tahap aktiviti fizikal itu adalah sangat penting. Nah, jika anda sekarang sangat berat, katakan melebihi 100 kg, sangat-sangat berat, sudah obese, tak guna ni anda pergi jogging 2 km, jogging 2 jam, ikut orang lain. Anda tidak boleh buat exercise macam itu. Anda mesti buat apa yang anda boleh buat dengan upaya you. Contohnya, orang tadi, dia sangat berat, sangat obese. Apakah aktiviti fizikal yang paling sesuai? Get up, jalan. Itu sahaja. Jalan sini, jalan sana. Jalan sini, jalan sana. Sebagai permulaan, itulah exercise yang paling sesuai untuk orang ini. Basically, just move more. Bergerak selalu. Dan dengan penjagaan pemakanan, nutrisi yang betul, jaga stres, tidur dengan betul, coach sangat confident berat badannya akan turun. Akan turun. Nah, lepas tu kita tukar sikit dia punya exercise. Mungkin instead of jalan sini, jalan sana, dia nak panjat tangga secara perlahan-lahan selama 30 minit. Naik, turun. Naik, turun. Mungkin dia pakai 15 minit untuk naik turun 4 kali saja. Dan dia sudah letih, tak boleh jalan lagi. Okay, itu sudah bagus. Next week, try 5 kali. Next week lagi, try 5.4 kali. As you can see, kita mesti ada satu pelan aktiviti fizikal yang ada progress. Progresif. Okay? Kalau anda buat benda yang sama saja, badan anda tidak akan berubah kerana dia sudah selesa. Anda mesti keluar daripada zon selesa ini. Get out of your comfort zone. Dan badan anda akan bertukar. Okay? Dan last kali, pemulihan, recovery dan tidur. Macam coach cakap tadi, ada orang dia ingat, oh, saya nak turun berat badan dengan cepat lah. Dalam 2 bulan apa nak kahwin ke, apa gathering mai ke, atau hari raya sudah dekat kan. Wah, hari-hari exercise. My friend, tak guna ni. Anda mesti rehat di antara hari training. Sesiapa yang akan join coach di Putrajaya 9 hari lagi, you akan tahu apakah itu pemulihan yang betul. Okay? Tabiat tidur, coach tadi sudah cakap. Mesti ada tabiat tidur yang bagus. That's why dalam grup WhatsApp Masterclass Coach Ho ini, selepas pukul 9:30 malam, tak ada orang message lagi. Kecuali kawan-kawan baru yang join semalam dan hari ini. Anda akan tahu. Biasanya, you tanya soalan apa? Walaupun coach ada baca, saya tak akan jawab. Kenapa? Coach nak anda masuk tidur. Pukul 9:30 sudah start buat persiapan tidur. Tutup lampu, suruh anak-anak tutup TVP, tidur. I don't care, holiday atau no holiday, go and sleep. Okay, itulah sangat-sangat penting. Apabila anda ada tabiat tidur yang konsisten setiap hari, anda juga bangun pada waktu yang agak sama setiap hari. Macam orang kawan-kawan Muslim bangun awal sikit untuk sembahyang tu semua. Very good. Coach pun bangun awal sikit. Setiap hari coach bangun pada pukul 5:30. Okay, 5:30. Basuh muka, gosok gigi. Lepas tu coach baca sedikit journal medical. Dan coach pergi makan. Itulah tabiat coach saya. So kalau anda ada tabiat yang bagus, yang sehat, anda ada kualiti tidur yang bagus, I am very sure badan anda akan berubah ke arah yang lebih optimum. Okay? So, apabila anda ada kualiti tidur yang bagus, anda pun kurangkan stres dan cara anda mengendali stres itu pun sangat penting. Tadi coach pun ada bagi tips ilmu hitam, magnesium glycinate. Alright. Sebab ketiga,
beban atau beban, beban toksin, okay, atau toksin load, toksin itu racun, racun. Nah, saya tahu Anda sekarang tak pergi minum racun kan, tak ada siapa sini yang minum Clorox kan, bahaya tu, okay. So, toksin ini adalah racun. Nah, semakin kalau badan Anda masih berlemak tinggi, ada banyak lemak, ia bermaksud badan Anda sekarang sedang menyimpan atau mengandungi racun atau toksik yang tinggi juga. The more fat your body carries, the more toxin is stored in your body. Okay? Now, fungsi utama hati, your liver, adalah detoxification. Tolonglah jangan pergi beli barang atau minuman detox tea ke, produk detox itu semua itu crap, karut, tak gunanya. Organ number 1 yang boleh menolong badan Anda untuk detox racun-racun ini keluar daripada badan you adalah hati Anda. Nah, jika badan Anda mengandungi toksin yang sangat tinggi, toksin yang berlebihan ini tidak dapat disingkirkan oleh hati. Jadi, sebagai satu langkah untuk menolong Anda supaya badan Anda tidak diracun oleh toksin ini, ia menyimpan toksin ini dalam sel-sel lemak you. Jadi, jika Anda seorang yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi dan Anda cuba buat perubahan gaya hidup dan cara pemakanan, then okay, sudah ada result, okay, Anda semakin kurus, tetapi pada permulaannya Anda mungkin akan rasa kesan-kesan seperti sakit kepala, kulit gatal, berbintik-bintik merah, atau batuk, tiba-tiba jadi sakit. Yes, kenapa? Kerana toksin daripada sel-sel lemak ini telah dilepaskan supaya hati Anda boleh detox ia keluar. Dan dalam proses itu, hati Anda masih dalam proses pemulihan, so Anda pun kenalah kesan-kesan racun itu seperti pening kepala, apa itu semua. Okay, so itu okay. So pastikan hati Anda sehat. Jangan menyakitkan hati Anda lagi. Bagaimana Anda boleh merosakkan hati Anda? Number 1, makan makanan yang berproses, yang mengandungi bahan-bahan pengawet dan berwarna dan perisa yang dibenarkan. Adakah ia sangat pelik apabila Anda beli barangan dapur, Anda tengoklah belakang itu, apakah ramuan itu, dia akan cakap, ini, itu. Lepas tu, bahan perisa dan pewarna yang dibenarkan. Kawan, siapa yang memberi kebenaran itu? You tak pernah tanya. Kenapa kalau ia boleh dimakan, kenapa mesti mendapat kebenaran daripada seseorang dulu? Kerajaan ke? Tak tahu. So, kalau boleh nampak perkataan ini, bahan perisa dan pewarna yang dibenarkan. Oh my God, tolong buangkan kotak itu. Buangkan benda itu. Jangan beli. Itu adalah toksin yang Anda akan introduce, memperkenalkan ke dalam badan Anda dan merosakkan kesihatan hati Anda jika Anda selalu makannya. Gula memang tinggi dengan toksin. Gula adalah, gula putih lah, adalah 50% glukos dan 50% fruktos. Fruktos itu tidak boleh digunakan terus oleh badan Anda. Ia mesti pergi ke hati Anda supaya hati Anda boleh menukarkan ia menjadi glukos. Kalau Anda mengambil gula yang keterlaluan, hati Anda akan mendapat toksin load yang terlalu tinggi. Dan salah satu masalahnya adalah fatty liver disease. Okay? Now, abang-abang atau akak-akak yang masih merokok, termasuk vaping, itu juga satu sumber toksin. Ia akan masuk ke dalam paru-paru Anda, meningkatkan keradangan dalam paru-paru. Lepas tu toksin seperti nikotin tu semua akan masuk ke dalam badan melalui saluran darah dan masuk ke dalam hati Anda dan menjadi satu sumber toksin. Kalau hati Anda sudah ada banyak toksin load, Anda tidak akan sihat lagi. Now, orang bukan Islam yang suka minum alkohol, terutamanya tahun baru Cina sudah dekat kan, end of January. Selalunya Anda pergi Giant ke apa semua, boleh nampak, sale ini, beer ni lebih murah tu semua. Coach tak pernah sentuh benda-benda itu. Kenapa?
alkohol itu adalah salah satu sumber toksin yang paling toksin di hati Anda. Ia akan secara terus, etanol yang ada dalam alkohol itu akan merosakkan sel-sel hati Anda. Okey? Ubat. Orang yang selalu ambil ubat. Oh, sikit sakit, ambil ubat. Sakit lagi, ubat lagi. Makan ubat ini, Panadol itu, ataupun ubat ini, antibiotik. Okey, ubat-ubat ini, ia akan mengendali kesan-kesan penyakit anda sahaja. Ia bukan untuk mengelak anda daripada dapat penyakit itu. Okay? The ubat is just to treat the symptom, not cure the root cause. So, kalau anda selalu makan ubat, anda akan memperkenalkan toksin-toksin, ya, bahan-bahan kimia yang ada dalam ubat itu ke dalam saluran darah anda. Dan hati anda terpaksa melakukan chemical detoxification, untuk mengeluarkan bahan-bahan yang dia tak nak dalam badan anda. So, kalau ambil ubat keterlaluan, ya, itu sejenis toksin. Last kali, pencemaran. Siapa di sini tinggal dengan atau kerja di tempat-tempat yang ada banyak asap kereta ke, atau asap dari kilang ke, ataupun air yang tak bersih? Ada pencemaran. So, pencemaran ini, walaupun anda tidak sentuh, anda tidak dapat lihat yang mikro itu, yang kecil-kecilan itu, yang anda hembus, anda tarik nafas, toksin itu terus masuk ke dalam paru-paru anda, dan dia akan masuk ke hati anda. Siapa di sini tinggal dengan ayah atau datuk yang suka merokok? Anak-anak kecil itu hari-hari dia didedah kepada toksin. That's why anak-anak sekarang senang sakit. Otak pun tidak membesar dengan optimum. Okay? So, ini adalah sebab, salah satu sebab kenapa badan anda menyimpan lemak. Kerana toksin yang anda masukkan ke dalam badan. Terlalu banyak toksin, badan terpaksa menghasilkan lemak untuk buffer atau store toksin ini dalam sel-sel lemak supaya anda tidak mati, tidak diracun. Sebab keempat, kita cakap pasal hati sekali lagi, liver. Okay? Hati yang sehat, boleh nampak di bahagian kanan bawah itu adalah merupakan healthy liver ini. Tengok, shining, right? Dan hati yang tidak sehat adalah merupakan macam ni, fatty liver. Sudah tidak sehat lagi. Ia dipanggil non-alcoholic fatty liver disease. Inilah orang yang suka makan gula keterlaluan. Inilah hati anda. This is your liver. Okay? Nah, apakah fungsi utama hati? Coach sudah cakap tadi, detoxification, membawa keluar toksin-toksin, bahan-bahan racun, pengawet, perisa, itu semua yang dibenarkan, dia akan detox keluar melalui najis dan air kencing, dan juga peluh. Okay? Satu lagi fungsi utama adalah hati anda juga menolong mengawal selia metabolism anda. Bukan thyroid saja yang mengawal selia metabolism, hati anda juga. Okay? Hati anda juga menolong menghasilkan kolesterol. Dan kawan-kawan, setiap hari hati anda menghasilkan 3 gram kolesterol. Kalau kolesterol itu sangat jahat, kenapa hati anda menghasilkan lebih kurang 3 gram setiap hari? Kolesterol itu ada gunanya. Okay? Jangan terlalu takut dengan kolesterol. Kalau ingin belajar dengan mendalam mengenai kolesterol, sila dengar rakaman coach, masterclass coach mengenai kolesterol. Okay? Coach ada satu masterclass mengenai kolesterol. Lepas kelas itu, minda anda akan terbuka, otak anda akan terus meletup. Satu lagi fungsi utama hati adalah fungsi imun. Sel-sel imun anda, yang akan melawan patogen, kuman, bakteria, virus, cacing, itu semua. Dia memerlukan kesihatan hati yang bagus. Kalau hati anda tidak bagus, sel-sel imun ini dia tidak berupaya pergi berperang dengan kuman-kuman dan virus-virus ini. Orang yang ada hati yang tidak sehat, tidak mempunyai hati, kesihatan hati yang optimum, kalau dia terkena contohnya COVID-19, chances you kena masuk ICU itu semua lebih tinggi berbanding dengan orang yang mengantungi healthy liver. Dan salah satu fungsi utama hati adalah mengawal selia keseimbangan hormon. Your hormonal balance memerlukan kesihatan hati yang optimum. So, hati itu sangat penting. Dan
Sayangnya, kalau hati Anda sudah sakit, Anda tidak dapat rasa kesakitan itu. Anda rasa macam biasa saja, tapi dalamnya dia sudah sakit. Dia sudah sakit. Kecuali Anda ada masalah hempedu. Apabila dia sudah block, batu hempedu itu, gallbladder stone, dan bila Anda makan macam contohnya makanan yang berlemak tinggi, kawan-kawan yang suka makan keto tu, tiba-tiba rasa bahagian kanan di hati Anda macam sakit sikit. Itu adalah masalah hati, terutamanya hempedu yang sudah tidak sihat. Ada sesiapa sini pernah atau selalu dapat migraine, sakit kepala, terutamanya di bahagian kanan belakang telinga you. Migraine yang bahagian itu, tertentu itu sahaja. Adakah itu masalah kepala you? Bukan. Ini adalah masalah hati Anda, hempedu Anda. Hempedu Anda duduk di atas satu saraf dan saraf itu akan terus travel all the way ke belakang telinga you, terutamanya di bahagian kanan. So apabila hempedu yang tidak sehat, dia akan tekan saraf itu, terus Anda dapat migraine. So kalau nak mengubati migraine itu, sila mengubati hati Anda melalui pengurangan gula, pengurangan makanan yang diproses, makan lebih sayur-sayuran yang mengandungi pelbagai vitamin, ataupun Anda boleh mengambil vitamin B kompleks yang akan menolong proses methylation, dan juga hati Anda dalam proses detoksifikasinya memerlukan protein. Kalau Anda tak cukup makan protein daripada daging dan telur, Anda tidak membekalkan amino acid yang mencukupi untuk proses detox hati Anda. Kawan-kawan yang vegetarian atau vegan, Anda ada masalah ini kalau Anda tidak mencukupi protein. Kalau Anda boleh makan telur, very good. Kalau tak boleh, Anda mesti pelbagaikan sumber-sumber sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan kacang-kacang Anda supaya ada pelbagai jenis protein yang boleh menolong meningkatkan kesihatan hati Anda. So kalau hati Anda buruk, ada kesihatan yang tidak optimum, so hati Anda ada kurang upaya lah untuk menggunakan lemak dalam badan Anda, jadi dia simpan saja ataupun suruh sel lemak Anda simpan lemak itu saja, dan kesan itu akibatnya Anda pun semakin gemuk. So orang yang merokok, abang-abang akak yang minum alkohol, kaum Cina, Chinese New Year, I know. Penggunaan dadah, I don't know who guna dadah here, tapi penggunaan dadah, suka makan makanan yang diproses atau gula, semua ini akan merosakkan hati Anda. Dan satu lagi kos yang tak tulis sini, stres yang keterlaluan juga akan merosakkan hati Anda. Sebab yang last kali, faktor genetik. Pernah dengar orang cakap, aku gemuk sejak aku lahir lah, aku dilahir. Ataupun dalam English orang suka cakap, I am big bone. Saya punya tulang besar sikit, oleh itu saya gemuk. Benar ke? Betul ke? Make sense ke? Well, not really. Tetapi ada sedikit correlation. Setiap individu, dia memang berbeza. Kalau cara saya untuk mengurangkan lemak badan berkesan untuk saya, tidak semestinya berkesan untuk Anda. So setiap individu ini memang berbeza sikit. Tetapi ia bergantung kepada 3 jenis fenotype badan, dan di dalam gambar raja ini sudah tunjuk 3 jenis itu, ectomorph, endomorph dan mesomorph. Kita akan menilai 3 ini. Nah, kita start dari yang paling kiri itu, ectomorph. Kalau Anda seorang yang agak tinggi, biasanya tinggi, dan rangka badan Anda kecil, badan Anda tidak luas. Kalau saya peluk you, saya dua-dua jari tangan saya boleh sentuh saya punya siku. Nah, itu tak luas. Then tangan atau kaki yang Anda lebih panjang sikit, muka pun panjang sikit, tajam sikit. Anda adalah seorang ectomorph. Nah, ectomorph ini dia susah menjadi gemuk. Dia makan dengan banyak pun dia susah menjadi gemuk. Ectomorph ini biasanya mempunyai masalah berat badan yang tidak cukup.
Dia makan tapi berat badannya susah naik. Ini adalah masalah orang ectomorph. Dan dia juga ada masalah susah untuk membina otot. Memang susah sikit. So, orang yang ectomorph ini adalah orang yang boleh makan lebih karbohidrat. Lebih. Tetapi dia kena perhatikanlah berapa lebih itu semua, kena tengok dia punya toleransi karbohidrat. Okay, so adakah orang ini boleh jadi gemuk? Boleh dan tidak boleh. Boleh kalau dia selalu makan makanan yang bergula tinggi, diproses, itu semua. Mungkin dari luar anda tidak nampak dia gemuk. Tetapi macam slide yang pertama, di manakah lemak disimpan? Mungkin kebanyakan lemak itu disimpan sebagai visceral fat yang meliputi organ-organ dalamannya dan itu juga berbahaya. Okay, so jika anda seorang ectomorph, well, congratulations, anda susah gemuk, tetapi anda pun mesti jaga pemakanan anda dan juga stay aktif. Alright, now jika anda adalah seorang endomorph yang di tengah itu, biasanya orang ini tidak tinggi, okay, tak berapa tinggi, dan ciri utamanya rangka badan anda adalah luas, anda lebih luas, okay, bagian bahu, bagian pinggul lebih luas, okay. Now, endomorph ini dia ada satu masalah besar, iaitu dia senang menjadi gemuk, tetapi dia senang membina otot juga. Oh, pergi angkat dumbbell sedikit saja dalam 3-6 bulan, boom, muscle dia berkembang. Tapi dia sangat senang menjadi gemuk. Jadi orang yang mempunyai badan endomorph, jenis endomorph ini yang luas, okay? Badan yang ada luas, anda mesti makan secara low carb, low carbohydrate. Okay, dan tingkatkan protein, lebihkan sayur. Mesti pastikan sayur-sayuran yang anda makan pun dari berbagai jenis, rehat, jaga stres, okay, exercise mesti buat endomorph, mesti buat exercise, tak buat then you akan rugi sikit kerana anda senang menjadi gemuk. Okay, dah bau nasi saja pun sudah gemuk. Okay, yang last kali, mesomorph. Nah, mesomorph ini adalah populasi yang paling normal lah. Kalau anda bukan tinggi dan rangka kecil ataupun tak tinggi tapi luas, dan adalah di tengah-tengah antara ectomorph dan endomorph, adalah seorang mesomorph. Seperti saya, Coach Ho, saya adalah seorang mesomorph. Okay, yang paling normal, badannya biasanya lebih fit, okay, lebih macam atletik. Okay, dan kebolehan membina otot dan menyimpan lemaknya adalah di antara endomorph dan ectomorph. Okay, tidak sesenang endomorph menjadi gemuk dengan cepat atau membina otot dengan cepat, tetapi juga tak lebihlah daripada ectomorph. So, kebanyakan orang adalah jenis mesomorph. So, sekarang anda bertanya, saya ni badan jenis apa? Mungkin di antara ectomorph dan mesomorph ke ataupun di antara mesomorph dan endomorph. Ini susah nak tahu dalam kelas ini, anda pun sedikit susah nak tahu. Mungkin anda seorang mesomorph tapi kerana anda sudah menyimpan banyak lemak badan, anda pun nampak macam seorang endomorph. Yes, mungkin terjadi. So kita kena nilai lah dari masa ke masa to make sure that tengok cermin. Adakah saya seorang meso atau endo atau ecto? Ecto ini senang kenal, tinggi, tak luas, tangan dan kaki yang lurus, panjang macam buluh. Okay, so sudah bagi 5 sebab bagaimana badan anda menyimpan lemak. Okay, dan beberapa tips untuk mengelaknya. Di sini coach nak kongsilah 5 strategi utama untuk mencapai komposisi badan yang optimum. Kalau coach boleh buat dari bahagian gambar atas sampai ke bawah, okay, tanpa bergantung kepada apa-apa produk kesihatan yang mencurigakan, coach rasa sesiapa pun boleh. Cuma kena tahu cara yang betul dengan menggunakan ilmu yang betul. So, di sini 5 strategi utama adalah number 1, silalah kurangkan semua makanan yang diproses. Kalau tak tahu bagaimana nak kena pasti ini diproses ke, kalau itu diproses, anda kena mesti belajar. Jangan cakap tak tahu saja. Tak tahu saja, itu saja alasan. Mesti belajar. Dan pada 24 hari bulan Disember ni, coach ada satu kelas ajar anda bagaimana nak membaca label makanan. Kalau minat, tolong sign up. Okay? Itu berbayar, bukan free. Okay? Nah, number 2, amalan nutrisi.
mesti selari dengan matlamat anda. Banyak orang cakap, saya nak kurus, saya nak kurus, saya nak kurus, saya nak kurus. Saya tiap-tiap hari saya nak kurus. Tapi apa dia buat lepas tu? McDonald ada offer, Chinese New Year curly fries ada, makan setahun sekali kan makan. So matlamat yang ditetapkan tidak selari atau sepadan dengan actions, tindakan yang anda ambil. Apabila anda set matlamat anda, tindakan yang anda ambil mesti selari, mesti sepadan. So ini terutamanya amalan nutrisi. Jangan cakap saja nak kurus terus, tapi tindakan yang ambil tidak selari, tidak buat anda kurus. So tak gunanya anda set matlamat nak kurus, tapi anda buat benda lain. So mesti selari. Nombor 3, stres. Banyak yang tak tahu mereka sekarang sedang stres. Kalau anda sudah kira kurus ataupun berat badan sudah cakap ideal, tapi tengoklah perut you. Kalau ada lemak lagi, anda stres. Anda ada stres. So silalah handle the stress, manage it well. Tidur yang berkualiti tinggi, ambillah suplemen seperti ashwagandha KSM 66 dan magnesium glycinate. Itu sangat bagus untuk menolong anda tidur dengan lena. Nombor 4, mesti bersenam. Tetapi anda mesti bersenam dengan bijak. Train smart, not hard. Siapa yang cakap train hard? Sorry. No. Cara yang coach ajar anak murid bagaimana nak buat senaman adalah dengan cara yang tertentu. Menggunakan prinsip-prinsip yang tertentu untuk menolong badan menurunkan lemak badan dengan optimum. So mesti train smart. Jangan duduk saja, terutamanya jika anda sangat berat sudah obese, bergeraklah sikit, tak payah pergi jogging tu semua. Sebenarnya anda tak payah guna treadmill itu tidak bagus. Jangan pakai treadmill, pergilah luar sikit di taman ke, di luar rumah ke, atau you tinggal di flat atau apartment atau kondominium, ada banyak tangga kan, emergency staircase. Pakailah tangga itu sebagai alat senaman. Tak boleh ke? Coach pernah pakai semasa zaman MCO. So mesti bersenam tetapi buat dengan bijak. Last kali, sila jaga kesihatan hati anda. Jangan makan makanan yang berproses selalu, jangan makan makanan yang bergula tinggi. Kalau anda merokok, I think it's time anda mesti cuba mengurangkan tabiat atau memansuhkan stop sekali tabiat merokok itu. Kalau anda sekarang ambil dadah, sila stop, tidak baik untuk anda, dan jaga stres anda. So di sini coach pun nak end. Kalau anda suka kelas macam ini, Bang Coach membekalkan ilmu-ilmu yang senang untuk anda faham, anda boleh pergi ke website Coach Whole Health Fitness dan boleh dapat dengar kelas yang lalu, dan cakap pasal exercise. Pada 26 hari bulan ini, 26 hari bulan ini, 26 Disember, Coach dan PA, Coach akan pergi ke Putrajaya. Putrajaya untuk menjalankan seminar bersemuka, face-to-face seminar, prinsip latihan penurunan lemak badan yang optimum. Dan di sini Coach akan ajar bagaimana anda boleh exercise dengan betul, dengan bijak supaya anda boleh menurunkan lemak badan dan meningkatkan kandungan otot pada masa yang sama. Sangat menarik. Coach buat dengan betul-betul, nota pun sudah sampai hari ini. Coach sangat yakin anda tidak akan menyesal masuk seminar ini. Sudah ada beberapa orang dah sign up, ada dari Terengganu, dari Sabah pun akan pergi ke Putrajaya jumpa Coach. Masih sempat lagi, masih ada diskaun 10% lagi, dan jika anda join adalah salah satu peserta, anda ada chance untuk menang sebiji ini, Omron Body Fat Composition, Body Composition Machine ini yang dapat ukur bukan sahaja kandungan lemak yang ada dalam badan anda, tetapi juga visceral fat yang Coach cakap tadi. Coach pakai mesin ini hari-hari kerana sangat syok. Ia bernilai kira-kira RM540. Kalau anda dapat lucky draw ini, anda bawa baliklah mesin ini free untuk anda. Dan jika anda suka kelas masterclass macam ini malam ini yang Coach bagi free, Coach actually sudah
sedang dalam proses jalankan masterclass modul 1 sudah 6 atau 7 termasuk hari ini kelas yang coach habis. Okey, sejak daripada 27 September ini adalah topik-topik masterclass yang coach dalam kuning lah yang coach sudah habis ajar. Sekarang tinggal 4 kelas lagi iaitu next class adalah 24 Disember Christmas Eve. Coach akan ajar anda bagaimana membaca label makanan dengan betul supaya anda boleh membuat pilihan yang bijak semasa anda membeli barang dapur. Lepas tu tahun depan coach akan ajar anda membuat cheat meal dengan betul. Cheat meal, yes, mesti cheat dengan betul. Lepas tu coach akan sentuh sedikit kesihatan otak iaitu sangat-sangat penting. Kalau otak tak sihat anda tidak akan menurunkan lemak badan. Dan last sekali coach akan sentuh topik stres kerana coach rasa topik stres ini sangat-sangat penting. Banyak orang yang tak tahu mereka sedang stres. Okay? Sampai ada wanita yang tak dapat period langsung. Period dia sudah henti berbulan-bulan. Dia tak tahu dia sedang stres. So bagaimana kita boleh buat sedikit strategi dan tindakan yang betul untuk mengendalikan stres ini. So, ini ada 10 kelas dalam modul 1. Selepas 10 kelas ini, coach akan buat satu ujian di mana anda boleh ambil dan dapat sijil kalau anda pas 80% ke atas. Dan di sini, coach akan stop sharing supaya anda boleh start buka mikrofon dan tanya soalan mengenai apa yang coach ajar tadi. Okey? Dipersilakan. Jangan malu. Hai Coach. Yes, Rani. I nak tanya pasal tadi cakap pasal 3 jenis hormon tu kan insulin tu. Insulin tu you suggest buat IF kan? IF boleh membantu, yes. Boleh membantu. Satunya lah. Adakah IF tu buat sebagai just as a lifestyle or macam short term? Sampai masalah insulin itu sudah tiada. Oh ya. Yeah. Tapi kalau macam saya kan very sensitive to carbohydrate, you know. Kalau saya buat IF, saya makan meal pun normally saya kadang-kadang study I punya body tau. Makan ni sesuai ke. Jadi bila I buat IF banyak membantu saya bila saya ambil more protein meal tak ada disturb. Kalau karbo saya kena tengok waktu bila saya nak ambil karbo. So second meal tu I boleh ambil but very little. Yep. So bila I buat macam tu, I rasa badan selesa, tak ada rasa letih. Bila I ambil karbo macam bila I nak membina otot kan, I need more meal kan. Bila I buat macam tu, I ada disturb in my insulin punya peningkatan tu naik. Macam jadi letih, lemak. Okay. Walaupun sedikit. Sedikit tengok. Kalau second meal okay. Tapi kalau I nak buat frequent meal, bahkan consistent nak add carbo each meal, dia macam jadi letih lah. Macam badan jadi tak selesa. Faham. So macam masalah Rani ini, mungkin anda seorang endomorph, maybe, I don't know. I tak pernah nampak you, okay? Dan tadi coach cakap kan. I pun suspect memang endo. I very easy gemuk, senang gemuk. Rangka badan yang luas kan? Ya. Then orang endomorph dia lebih peka kepada sedikit karbohidrat pun sudah jadi gemuk. So anda mesti kurang sampai satu tahap di mana seperti apa yang anda cakap rasa selesa. Then okay, that's your toleransi karbohidrat. Very good. IF nak amal, go ahead, no problem. Tapi pastikan bila anda makan mesti makan dengan secukupnya. Okay, walaupun nak turunkan lemak badan, anda pun mesti makan dengan secukupnya. Jangan makan satu bowl salad dengan 2 biji telur. Actually, my matlamat, I punya body fat dah not a issue. Sekarang ni matlamat badan I dah turun sampai sekarang about 57. So, I ingat nak bina otot. So, bila nak bina otot, I perlukan certain amount of carbo, you see, dengan training. Jadi, bila I buat macam ni, I rasa macam badan jadi tak berapa sedap lah. Faham. Sedikit cukup. Tak payah banyak. Tingkatkan protein.
lemak yang sihat tinggalkan sedikit dan sudah okey. Pastikan anda ada pelbagaikan sayur-sayuran anda, sudah okey, sudah cukup. Okey. Lepas tu lagi satu, Yes. coach, pasal vitamin dan magnesium ni semua, kita boleh ambil without doktor punya advice ke? No harm? Suplemen tidak payah prescription doktor. Oh, Okey. kalau Kena ingat suplemen bukan ubat. okey. Suplemen bukan ubat. Macam coach yang introduce tadi ashwagandha, itu tumbuhan. Anda tak payah tanya doktor, doktor saya boleh makan tumbuhan ini ya? Dia. Okey, okey. Okay. So, Suplemen bukan, tapi apa yang coach recommend adalah sangat biasa, very normal, very safe, okay, untuk kebanyakan orang. Tapi jika tak pasti, I think it's okay lah, boleh tanya doktor. Biasanya doktor akan cakap, ya whatever, you know. Okey, itu je saya nak tanya. Okey, thank you coach. Thank you soalan, Rani. Yes, ada soalan, ada siapa nak tanya? Boleh buka mic dan juga buka video supaya coach boleh tengok you. Jangan malu. Hello coach, good evening. Hey, it's you again, Shed. Yeah, how are you coach? I'm always good. Yeah. Squad. Yeah, good. Okay coach. Hari ni tak banyak soalan. Okay, saya nak tanya tentang suplemen sikit lah. Okay, macam yang Rani tanya tadi lah kan. Suplemen kita boleh ambil without doktor punya prescription. Okay, but some supplement I adalah ambil dan yalah kita test dengan kita punya keperluan. I ada ambil certain multivitamin dan ada omega apa semua. Tapi sometimes urine tu dia jadi pure yellow lah. Bila kita urine kan. Jadi risau juga kan. Sebab kita nak check kita punya level urine, nak test kita punya general health pada urine kan. Jadi macam mana tu? Ada isu tak? Maksudnya ke normal bila kita ambil certain supplement, kita punya urine tu dia akan change, dia jadi little bit yellowish. Itu je soalan saya, coach. Okay, thank you. Soalan yang sangat relevant dan banyak orang risau apabila lepas makan ambil suplemen itu, bila pergi toilet tengok air kencing bukan saja sedikit yellow, malah macam fluorescent yellow. Macam highlighter pen itu sangat-sangat kuning. Ya, betul. Memang. Okay. So sekarang coach nak bagi tahu anda itu sangat amat normal. Tidak ada masalah langsung. Kenapa ia boleh jadi sangat kuning adalah kerana suplemen yang anda ambil, terutamanya multivitamin ini, dia mengandungi vitamin B12. B12 atau B12 ini, okay, badan anda akan menggunakan serap sini, serap sana, dan yang lebih yang dia tak nak lagi akan disingkirkan melalui you punya buah pinggang, dan kesannya adalah dia akan mengakibatkan warna kuning menjadi sangat-sangat, warna kencing, air kencing menjadi sangat kuning. So it's okay, very normal kerana anda ambil vitamin B12. Very normal. Tak makan B12, dia tak ada warna itu. Okay, Syed, jangan risau. Okay, coach, thank you very much. Thank you. Halo, bos, nak tanya sikit. Pasal... bos. Biasa. Yes, okay. Awarti. Ya. Okay, saya husband dia malu nak cakap. Okay. Tak apa. Dia macam sekarang intolerance protein. Dia macam bila dia ada buat IF dah 4 bulan. 14 kilo dah turun, tapi dia ada masalah protein lah. Dia sekarang badan-badan semua ada gatal-gatal. Intolerance to protein okay. So macam mana nak makan, susah sikit lah nak pilih makanan. Boleh saya tahu intolerance kepada protein jenis apa? Ayam dengan telur. Ayam dengan telur, very easy. So ini adalah sangat relevant and it's very important. Walaupun ayam dan telur itu semula jadi dan sehat, okay, kalau anda hari-hari makan telur dan hari-hari makan ayam, dan terutamanya anda beli telur dan ayam daripada sumber yang sama sudah beberapa bulan atau tahun, then lama-kelamaan usus kecil anda akan membina intolerance kepada ayam dan telur itu. So dia akan jadi sakit, usus itu akan jadi stres, anda akan perut berangin, cirit-birit, sakit kepala dan pelbagai jenis simptom. Okay, rasa macam susah nak digest itu semua. So cara
untuk address this problem adalah number 1. Tak payah makan ayam dan telur. Selain daripada ayam dan telur, ada ikan, ada sardin, ada kambing, dan apa saja. Any animal selain daripada ayam dan telur anda boleh makan. Mungkin tukar kepada ikan siakap, okay? Sardin semua, ikan tepung. Jangan makan ayam dan telur selama 6 sampai 8 minggu. That means roughly 1.5 to 2 months. Stop dulu. Lepas tu slowly secara beransur-ansur makan sedikit demi sedikit. Mungkin start dengan sebiji telur dulu. Tengok bagaimana tindak balas badan anda. Kalau badan anda sudah okey, tak ada tindak balas negatif, that means usus anda sudah repair, sudah pulih daripada intolerance itu dan anda sudah boleh makan balik telur dan ayam itu, tapi jangan makan terlalu banyak. Slowly, beransur-ansur, sedikit demi sedikit sampai anda rasa selesa. Okay. Thank you. Very good. Hey Coach. Yes, Nick Rizam. Nick. Ya. Saya nak bertanya, saya dah amalkan IF ni lebih kurang 2 tahun lah. Saya nak kata gemuk, yang obes tak sampai, tapi saya ada OSA, obstetric sleep apnea. Now selepas pada buat IF ni banyak improve lah. Saya punya lemak di leher, visceral semua dah berkurang. Tapi bila dah 2 tahun buat keto, saya terlalu kurus. Nak kurus sangat tak, tapi nampak terlalu macam sakit lah. So I start workout at gym. So the problem is not problem, but I agak khawatir lah sebab saya ada banyak ambil suplemen, glucosamine untuk saya punya lutut, lecithin untuk lemak badan kan, then another fish oil, ada vitamin C, then selepas pada workout, sebab heavy workout, saya tak boleh kena ambil juga whey protein lah. So saya ada ambil whey and BCAA. At the same time, sekarang creatine ambil juga sebab dah lost ada underperformance. Saya ambil creatine. Banyak then Banyak yang anda ambil. Yeah. Then another thing, calcium, magnesium, zinc, yang untuk suplemen tu lah. Dan another thing, saya pun ada masalah tidur juga. Macam doktor coach recommend untuk ambil tumbuhan tadi. Saya pun nak cuba juga. So effect dia ashwagandha tu, dan apa effect dia long term, saya punya buah pinggang lah. Saya risau yang tu sebenarnya. Right. Itu saja soalan saya. Okay. Thanks ya. So bagus soalan ini, dan daripada list yang anda terang tadi, number 1 yang anda rasa anda perlu stop dengan serta-merta adalah glukosamin. Glukosamin itu tidak akan menolong apa-apa sendi you atau apa, tidak akan menolong. Okay, itu satu misconception. Dan you tengok nama glukosamin itu, perkataan pertama adalah glukos. Orang yang makan glukosamin akan meningkatkan gula dalam darah dia. Itu sudah pasti. Pharmacist pun sendiri cakap. So, sebagai nasihat, number 1, you need to take out the glucosamine. Tidak akan membantu anda. Anda rasa sendi sakit itu semua, itu bukan masalah tak cukup glukosamin atau apa. Itu masalah otot di kawasan dekat sendi itu tak cukup kuat. Anda mesti melatih otot di tempat itu supaya dia jadi besar dan kuat, dan you punya sendi itu tidak ada masalah. Okay? Maaf nak mencelah. Saya pun lebih kurang masalah macam ni juga. Sebab I pun macam previous class I ada bagi tahu kat coach lah, I dulu memang gemuk, I buat IF keto more than 2 years. Bila I punya sport performance drop, jadi mungkin kena increasekan carbs punya intake. Karbohidrat. Memang lepas I ikut advice yang coach sarankan, I add on carbs, natural carb lah semula jadi. Macam ubi apa semualah kan, brown rice ke apa kan. Jadi sakit tu berkurang. Ini pada experience saya sendiri lah, sebab saya pun memang dah 2 tahun lebih saya buat IF dan keto. Jadi sebab sebelum ni kita yang pemahaman IF dan keto ni memang kita tolak terus carb.
Tapi mungkin boleh cuba try lah. Ni advice saya lah kan. Memang sebelum ni bila saya workout, saya buat cardio ke apa ke, memang lutut sakit, otot sakit. Tapi bila kita try and error kan, kita memang berkurang. Dan suplemen pun kita makan lah kan. Itu sebab saya pun alami benda yang sama macam yang Nick share. Cuma Nick dia banyak lagi lah dia punya suplemen dia. Saya ambil yang basic je kan. Itu je lah saya nak sharing. Pengalaman Abang share sangat relevan kepada apa yang sedang dilalui oleh Abang Nick kan. So Nick, you mesti buat exercise yang betul untuk menguatkan sendi itu. Dan secondly yang glucosamine itu tolonglah jangan ambil lagi ini nasihat coach lah. You nak ambil okay, it's okay, your choice. Okay, saya tak boleh paksa you, tapi ini pendapat coach sendiri. Lecithin itu I pun rasa tak payah. Okay, I tak pernah suruh anak murid ambil lecithin. So I need to know lah kenapa anda ambil lecithin. Okay. Now fish oil dan vitamin C itu semua, okay, coach ada kelas suplemen yang betul yang anda boleh ambil. Anda boleh balik ke masterclass, siri masterclass di website coach, tengok kelas suplemen itu coach terang dengan sangat teliti. Ada beberapa jenis saja mineral dan vitamin yang anda perlu ambil, yang lain tak perlu beli. Okay, so termasuk fish oil. Nah, fish oil yang anda ambil, adakah ia berkualiti tinggi? Kebanyakan fish oil yang dijual, terutamanya yang ada sale, promotion, yang murah-murah itu, dia mengandungi minyak yang tidak bagus, yang rancid. Dan fish oil sepatutnya menolong anda, malah yang menyakitkan anda. Okay, so mesti cari fish oil yang berkualiti tinggi, yang pharmaceutical grade punya. Nah, dalam website coach pun ada, boleh dengar rakaman, okay, atau tanya di dalam grup pun boleh. Okay, now yang pasal protein shake itu, whey protein, BCAA, creatine, tiga ini yang tak perlu ambil langsung adalah whey protein dan BCAA. Coach membina otot tak pakai whey protein langsung. Makan daging saja, telur saja. Jangan ambil whey protein. Banyak orang ajar, oh selepas angkat besi mesti minum whey protein. No, your protein tak akan masuk ke dalam otot itu dengan segera merta. No such thing. Itu mitos, okay? It doesn't work that way. Whey protein adalah sejenis makanan yang diproses. Whey protein mengandungi bahan kimia juga. Masih ingat toksin yang anda memperkenalkan ke dalam badan anda? Whey protein salah satunya. Okay? Dan ada orang yang ada lactose intolerant. Usus dia tidak boleh mengendali gula daripada susu. Whey protein sangat tinggi dengan lactose. So, jangan. Kalau boleh, jangan ambil whey protein. BCAA itu branch chain amino acid adalah merupakan protein yang telah dipecah dan sangat-sangat kecil. Jadi orang cakap ambil BCAA akan menolong membina otot dengan lebih cepat. Itu semua. Coach sendiri pun tak ambil BCAA. Dan yang lagi lucunya, coach dapat bahawa ada sesetengah BCAA diperbuat daripada rambut manusia. So, no, I don't need BCAA. Okay, kalau nak ambil protein semasa anda workout, jangan beli BCAA, beli EAA, Essential Amino Acid, yang ada 9 jenis amino acid, bukan yang ada ini 3 sahaja. EAA, pergi cari Essential Amino Acid. Alright, thank you, coach. Okay, yang calcium, magnesium, zinc itu, okay, coach akan suruh you pergi tengok kelas rakaman coach suplemen itu dan anda akan faham, oh, bagaimana nak pilih kualiti suplemen yang berkualiti tinggi. Alright. Another thing, saya punya lutut ni, saya ada prescription dengan doktor untuk masalah tear, dia punya cartilage tear. Koyak. Then suggest untuk buat surgery lah last time, tapi saya tak berani nak buat. So ada any suggestion kalau ini kena buat latihan rehab masa dekat lutut lah. Ya, terutamanya otot vastus medialis obliques. Boleh nampak coach sini otot ini. Okay. Yang dekat ini. Ini mesti latih dia. Okay, ada cara-cara yang tertentu untuk melatih. Kalau boleh jumpa coach di Putrajaya, coach akan ajar anda bagaimana nak latih otot itu. Sekarang susah nak cakap. Okay? Okay, coach. Right, thanks so much. No problem. Thanks for your soalan. Okay, let's go for the soalan yang ada di ruangan chat.
Okay. Khairun, ilmu hitam nombor 1, ambil ruler IKEA. Yes. Ukur punya lilitan leher tu semua. Okay, Raina, patutlah bila saya makan oats selalu sakit perut, gas, bloated. Yes, Raina, anda ada gluten intolerance. Okay, oat itu tidak semestinya sehat. Okay, kalau anda introduce gluten kepada badan anda dan perut anda atau usus anda tak boleh mengendali gluten itu, dan tak guna. Jangan makan oat. Okay, kalau ada gluten intolerance. Nok ada magnesium glycinate, betul. Sit berapa gram magnesium itu, Coach? Sekurang-kurangnya 400 mg sehari. 200 pagi, 200 malam sebelum tidur. Okay, kalau anda sangat stres hari itu, boleh tambah 200 mg lagi di waktu tengah hari. No problem. Magnesium is a very safe supplement. Tapi mesti beli magnesium yang betul. Magnesium glycinate, magnesium aspartate, magnesium orotate, magnesium L-threonate, itu semua magnesium yang bagus. Coach, I think 2 days ago, Coach ada type ilmu magnesium dalam grup WhatsApp. Boleh cari balik. Iksona, adakah fatty liver high due to high sugar intake or lemak tinggi? Kedua-duanya, Iksona. Okay? Kalau hati anda sudah tidak, excuse me, sudah tidak sehat dan anda ambil makanan yang diet yang tinggi dengan lemak, contohnya keto diet, okay? Bila hati sudah tidak sehat, sudah ada fatty liver, anda makan banyak lemak lagi, contohnya keto diet, then anda akan increase the load on your liver. So jangan, okay? Anda kalau sudah ada fatty liver, di sini coach akan recommend lah anda buat fasting dulu. Dan gula itu pastinya sila tolak sama sekali, termasuk buah-buahan yang manis. Okay, buah-buahan nak makan pun makan yang kriterianya berkulit gelap dan berkulit nipis, seperti avocado, blueberries, anggur hitam, itu okay. Okay, tak berapa manis dan banyak dan tinggi dengan kandungan antioksidan dia. Okay, so fatty liver jangan main-main, jangan main-main. Nazrul, you're welcome. Okay, Hayati. Dulu suami operate lutut, glucosamine, doc advice max 3 bulan je boleh ambil. Yes, glucosamine itu dia meningkatkan kandungan gula dalam darah. Glucose is a glucose. Alright. Okay, you're welcome. Weakness worry. Okay, Sin, PUBGM. Okay. Hi coach, I ada buat intermittent fasting almost 2 years. Agak aktif dengan yoga, zumba, piloxing, weight training. Wow, a lot of activity secara berjadual. Slightly buat eat clean dan keto, whatever that means. Bila free, I suka buat sunbathing, very good. Grounding, very good. Outdoor activities, family time. Okay. Soalan, adakah wajib I ambil supplements? So, Sin, wajib ambil supplements ada 3 saja bagi your case. If you are very active, you eat relatively healthy, tapi seperti apa yang coach cakap tadi dalam kelas, walaupun anda makan dengan organik ke, sangat sehat ke, masih kekurangan beberapa jenis mineral seperti magnesium memang tak cukup, zinc tak cukup, okay? So, dan juga banyak makanan yang tidak mengandungi khasiat-khasiatnya lagi. So, fish oil itu is very healthy for you. So, sila ambil fish oil. Dan last kali, kalau anda makan dan ada rasa masalah nak menghadam makanan itu, then digestive enzyme. So, masih ingat kelas suplemen? 3 saja, the holy trinity, fish oil, magnesium dan digestive enzyme. 3 ini. Coach pergi mana-mana, overseas ke, travel ke, holiday ke, pergi hotel ke, 3 suplemen ini coach bawa saja. Fish oil yang pharmaceutical grade, magnesium glycinate dan digestive enzyme. Bagi kaum muslim, digestive enzyme kena berhati-hati kerana ada yang tidak halal. Okay? Kalau boleh cari yang daripada unsur tumbuhan, plant-based enzymes. Okay. Pak Wati, boleh kita buat IF masa yang sama setiap hari? Yes, boleh. Tapi sampai mana? You kena tahu. Okay? IF not for life. I'm sorry. Not for life. Kamaria, magnesium itu makan berapa kali sehari? Waktu bila yang sesuai untuk makan? Macam coach jawab tadi, pagi 200,
Sebelum tidur 200 dan jika anda rasa hari itu anda lebih stres, makan 200 lagi miligram. Setiap kali tingkatkan 200. No Faiza. Selamat malam coach. Hello, good evening. Ada solution untuk mengurangkan simptom sakit kepala, demam dan gatal-gatal semasa buat IF? Mungkin anda mengalami toxic load yang dikeluarkan oleh sel lemak. Okay, so pastikan hati anda sihat. Ia boleh detox dengan sihat. Salah satu caranya adalah tingkatkan pengambilan protein seharian anda. Bagaimana anda nak tahu anda cukup makan protein? Berat badan anda darab dengan 1.4, itulah kandungan protein minimum yang anda perlu makan setiap hari. Setiap hari. Okay? Your body weight darab dengan 1.4. Itulah minimum. Alright. So, Mumtaz, you're welcome. Nok Haida sudah type sah. Fish oil, magnesium, glycinate, digestive enzyme. Yes, the Holy Trinity. 3 suplemen yang coach bawa hari-hari. Kalau coach mati pun akan perlu 3 suplemen ini sampai ke keranda. Okay, Siap Wei. How to diagnose non-alcoholic fatty liver disease? Is it using ALT in blood test? Yes. So, NAFLD daripada full body check-up. Okay, ALT, SST, GST. Kalau tak silap, boleh tahu sama ada hati anda sudah ada inflammation atau keradangan. Salah satu lagi adalah ultrasound scan. Ultrasound scan pun boleh. So, tiap-tiap tahun pergi KKM atau hospital atau makmal swasta dibuat full body check-up. Okay, jangan buat ujian darah saja, buat full body check-up. Okay, terutamanya kalau perempuan selepas usia 40 kalau tak silap, okay, buat test ujian yang lebih lagi macam breast cancer test, ovarian, uterus cancer risk, itu semua. Itu sangat important, sangat penting. Okay, sangat penting. Fatin, boleh repeat tak coach untuk fatty liver kena makan apa ya? Keto not advisable. Fatty liver, kalau masih ada fatty liver, jangan tingkatkan lemak. So keto not advisable. Not advisable. Coach lebih suka kalau anda boleh buat fasting untuk mengurangkan fatty liver itu number 1. Number 2, mesti mengurangkan gula. Number 3, mesti mengurangkan makanan berproses. Number 3, tingkatkan protein, lemak yang kecil, tak berapa banyak, sederhana, okay. Dan kalau ada ambil karbohidrat pun kena mesti kurang. Okay, so it's very high protein diet, moderate fat, low carbohydrate. Dan minum air dan pelbagaikan sayur-sayuran, ambil vitamin B kompleks kalau perlu, yang mengandungi bahan aktif 5-MTHF iaitu folate, dan anda akan mengubati hati yang terluka. Hati terluka. Okey, itulah semua soalan yang ditanya dalam ruangan chat. Saya bagi satu lagi peluang untuk sesiapa yang nak tanya coach, boleh buka mikrofon, buka video, dan coach akan jawab sebelum kita mengakhiri kelas free yang percuma malam ini. Tak ada? Okey, kalau tak ada rakaman kelas ini, coach bila dia sudah siap, coach akan upload kepada YouTube coach saya di Whole Health Fitness hari esok pagi, dan link YouTube itu coach akan kongsi di dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp saja. Coach tak akan post di Facebook ataupun Facebook group intermittent fasting itu. Okey. So seperti apa yang coach cakap tadi, kalau anda sangat suka kelas macam ni di mana ilmu coach akan disampaikan dengan cara yang senang faham dan cara-cara dan strategi yang boleh anda amal supaya untuk memulih kesihatan anda, dan sila join kelas yang akan datang. Dan kalau boleh join coach di Putrajaya di mana coach akan ajar anda bagaimana anda boleh exercise dengan betul. Exercise dengan betul di rumah sudah cukup. Okey. Boleh mengendali masalah seperti lutut sakit itu semua. So coach akan ajar, tak kisah berapa umur anda. Alright, so see you there if I see you. So dengan ini terima kasih and selamat malam. Good night. Thank you so much coach.